Introducing Powtoon. Saya Fatia binti Ibrahim daripada Wakil subjek Accountability Leadership in Community. Sebelum itu saya ingin saudari memperkenalkanlah sedikit sebanyak latar belakang saudari sebagai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nurbaizura binti Sufi, asal dari Kelantan, merupakan jurusan Software Engineer dalam Fakulti Sains Komputer dan Kejuruteraan Perisian dan menjawat jawatan sebagai Bendahari Pentakom 2013 dan 2014. Selain itu, saya juga merupakan terlibat aktif dalam Minggu Induksi Siswa 2013 dan 2014, dan seterusnya Expo Kompo yang baru-baru ini dijalankan. Sebagaimana yang kita ketahui, saudari merupakan seorang ketua, sebagai seorang bendahari, sebagai seorang persis dalam aktiviti-aktiviti. Apakah peranan yang saudari ada sebagai seorang ketua? Okey. Peranan sebagai seorang ketua, yang pertama, kita seharusnya lah memberi arahan kepada orang bawahan kita ataupun anak buah kita sendiri, di mana arahan ini mestilah tidak membebankan anak buah itu sendiri, dan anak buah itu sendiri mampu melakukan arahan yang kita berikan. Selain itu, kita haruslah menjaga kebajikan dan kesihatan, seterusnya kewangan anak buah kita sendiri, di mana hal ini penting untuk menjamin kelancaran sesebuah program yang akan dijalankan. Seterusnya, kita juga haruslah memastikan kerja atau projek yang bakal dilakukan ini dapat dilakukan dengan baik. Okey, untuk soalan seterusnya. Soalan yang saya ingin tujukan seterusnya, apakah faktor yang boleh menjadi seorang ketua atau pemimpin di samping menjadi seorang pelajar? Okey. Faktor yang membolehkan saya menjadi ketua di samping saya juga sebagai seorang pelajar. Yang pertama, kita mestilah mempunyai pengurusan masa yang tersusun, di mana kita perlu ada senarai kerja atau senarai list yang perlu kita lakukan pada setiap hari ini ataupun hari seterusnya. Dan seterusnya, kita perlu meletakkan pekerjaan itu mengikut keutamaan. Jadi yang menjadi utama itulah perlu kita lakukan terlebih dahulu. Seterusnya, gerak kerja yang kemas dan teratur. Bila mana kita melakukan sesuatu gerak kerja itu, orang akan pandang kita dan menjadi ikon untuk orang di sekeliling kita. Jadi di sini seterusnya, penampilan juga memerlukan satu faktor, di mana bila mana orang lihat kita perlu berada dalam keadaan kemas dan tersusun. Okey, terima kasih di atas ulasan daripada saudari. Seterusnya, sebagai seorang ketua sudah semestinya ada mengalami sedikit masalah di samping pengurusan. Pada pendapat saudari, apakah risiko yang apabila menjadi seorang ketua atau pemimpin? Okey. Antara risiko yang pernah saya hadapi, yang pertama, anak buah tidak mematuhi atau tidak mengikut arahan yang diberikan. Bila mana kita memberikan sesuatu arahan untuk membuat itu, tapi anak buah kita tidak membuatnya, malah membuat sesuatu yang benda yang lain. Okey, yang kedua, kadang-kadang program kita ni tidak mendapat sambutan ataupun perancangan yang kita dah rancang dengan baik tu tidak mendapat sambutan. Jadi di situ salah satu risiko, di mana bila kita menjadi ketua, orang akan memandang kita bahawa ketua ni mestilah melakukan kerja dengan baik, kerja dengan elok. Dan seterusnya, kadang-kadang program yang kita lakukan itu juga mendapat tentangan daripada pihak yang tidak menyukai program yang kita lakukan. Okey, terima kasih. Seterusnya kami akan meneruskan kepada soalan berikutnya. Okey, soalan seterusnya ialah, apakah pengalaman yang pernah saudari hadapi sepanjang menjadi seorang ketua? Boleh saudari ceritakan sebuah sedikit mengenai pengalaman pahit dan pengalaman manis yang masih tersemat dalam hati saudari, dan apakah pengalaman yang menjadi pengajaran dalam hidup saudari? Okey.
pengalaman seperti yang kita ketahui, pengalaman tu tidak mampu kita beli di mana-mana kedai pun. Jadi kita perlu merasai sendiri bagaimana untuk ataupun memori ataupun pengalaman itu sendiri kita perlu merasai sendiri. Okey, yang pertama, bagaimana kita berada dalam kalangan kawan-kawan kita dan kawan-kawan kita merupakan orang yang perlu mematuhi arahan kita. Di sini dapat kita lihat di mana kawan kita boleh mematuhi arahan yang diberikan oleh kita walaupun dalam sebuah organisasi itu kita adalah ketua. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mendidik diri kita untuk lebih merendah diri, di mana bila mana kita memberi arahan tidak bermakna kita tidak mampu untuk mendengar ataupun menerima pandangan orang lain. Dan seterusnya, bagaimana layanan kita terhadap kawan kita yang berada dalam satu organisasi. Di sini kita dapat lihat sebelum ini kadang-kala ketua itu melayan anak buah tu tidak sama dengan anak buah yang lain. Jadi di sini saya dapat pengalaman di mana sebagai seorang ketua kita perlu mendidik hati kita, mendidik diri kita untuk lebih berada ataupun duduk sama rendah dengan orang lain, berdiri sama tinggi dengan orang lain. Baiklah, soalan terakhir dari kami ialah bagaimanakah hubungan antara pemimpin dan pengikut yang seharusnya diamalkan untuk memastikan kelancaran dalam sesuatu organisasi? Hubungan antara pemimpin dengan pengikut kita diibaratkan sebagai sebatang pokok. Bila mana akar pokok itu kuat, seterusnya dahan, buah serta daun juga mempunyai kualiti yang tinggi, kualiti yang baik. Jadi di sini bagaimana seorang ketua mampu menjaga hubungan antara pengikut dia adalah yang pertama, kita mestilah kuat hubungan kita dengan Yang Maha Pencipta. Di sini dapat kita lihat pengikut kita juga akan lebih menghormati dan mengasihi kita sebagaimana kita menghormati dan mengasihi mereka sendiri. Itu saja. Baiklah. Terima kasih di atas kesudian saudari untuk meluangkan masa untuk ditmubal oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nusa Sabila binti Syekh Abdullah, pelajar dari Universiti Malaysia Pahang. Tujuan saya datang ke sini untuk menemu ramah Puan Hidayah bagi tugasan dalam subjek leadership. Bolehkah Puan ceritakan sedikit tentang diri Puan Hidayah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang ke Terengganu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Saya dahulu pun mengalami benda yang sama, so saya akan memberi sepenuh support lah kepada support kerjasama kepada Cik dan kawan-kawan. Simple tentang diri saya. Nama saya Siti Nur Hidayah binti Cik Abdullah. Saya berasal dari Kelantan dan sebelum ni saya belajar di tempat yang di mana Cik Sasabila belajar, iaitu Universiti Malaysia Pahang. Bagi saya UMP adalah terbaiklah setakat ni bagi saya lah, kerana dapat melahirkan insan-insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kita bukan sahaja menggunakan cemerlang,
Tetapi jika for flat setiap sem pun tetap tidak dapat menceburkan diri dengan dunia luar dan mudah terpengaruh. So benda tu tak berguna. Tujuan kita belajar adalah untuk membaiki diri kita dan mendapat pekerjaan yang hebatlah, insya-Allah. Dan sekarang alhamdulillah saya bekerja di Westa Aviation Services di Kertih Terengganu, di mana saya berjawatan sebagai HSE, Health Safety Environment Executive. Kerana dulu bidang yang saya ceburi dalam UMP ialah bidang yang samalah, kesihatan dan keselamatan pekerjaan, dan saya mendapat pekerjaan pun dalam bidang yang sama. Dan alhamdulillah setakat ni saya mempunyai 2 orang bawahan. Sepanjang 2 tahun setengah saya bekerja, saya ada 2 orang bawahan, dan setakat ni diorang memberi kerjasama yang penuh. Okay. Kalau dari segi apa itu Westa Aviation Services, perkataan aviation sendiri telah melambangkan pekerjaan, iaitu penerbangan, sebuah syarikat penerbangan, iaitu kita bukan ada kapal terbang, tetapi kita mempunyai helikopter. Di Kertih sahaja mempunyai 7 buah helikopter yang menghantar pekerja-pekerja offshore dari Kertih Airport ke platform masing-masing. Dan klien kita adalah Petronas Carigali, ExxonMobil dan Sapura Kencana. Setakat inilah, dan akan datang akan ada lagi klien-klien yang gah lagi tersohorlah di Malaysia ini. 3 ini pun dah cukup gah kalau dikirakan, dan saya pun memberi report setakat ni memuaskan hati mereka daripada segi safety, sebab benda tu akan menunjukkan impak kepada company Westa sendirilah, kerana keselamatan diutamakan dan audit pun selalu dijalankan setiap tahun bagi memastikan keselamatan sentiasa bertambah dan mencapai tahap yang cemerlang. Bagaimanakah Puan berkomunikasi dengan pekerja bawahan Puan mengenai masalah di tempat kerja? Cara berkomunikasi tempat kerja, dari segi orang bawahan saya lain, iaitu melalui meeting atau mesyuarat, perbincangan dan pertukaran pendapat lah. Saya menerima pendapat dia dengan terbuka dan dia mendengar nasihat saya dan pendapat saya secara terbuka. Dari segi HSE sebenarnya memikul tanggungjawab yang besar. Oleh itu segala masalah daripada bahagian kejuruteraan, bahagian admin dan departmen lain saya akan mendengar dan mentafsirkan kepada bos melalui mesyuarat dan mengatasinya bersama-sama. Kalau terpaksa membeli sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan wang ataupun menggunakan bajet yang besar, kita akan berkumpullah untuk mesyuarat dan mendapat satu idea yang dapat menyelesaikan masalah bersama. Dalam menguruskan pekerja bawahan, apakah cabaran dalam menguruskan pekerja bawahan Puan dalam kalangan dalam menguruskan urusan pekerjaan? Cabaran, sebenarnya kerja sebagai HSE terlalu banyak cabaran dan tanggungjawab seperti saya beritahu sebentar tadi. Dari segi orang bawahan, alhamdulillah setakat ni berjalan dengan lancar, kerana apa yang kita nasihat ataupun pendapat didengari, dan jika tidak bersesuaian mereka akan memberi idea yang lebih bernas dan saya akan mentafsir
jika bersesuaian kita akan match lah. Kalau tak, dengan urusan yang lebih tinggi ataupun beyond our control, kita akan utarakan kepada pihak atasan lah. Dari segi cabaran lain ialah kalau saya sebagai perempuan dan sebagai HSC, cabaran sangatlah besar untuk berhadapan dengan engineer dan pilot yang berpangkat lebih tinggi. So cabaran kita sebagai perempuan sangatlah besar daripada segi keputusan yang akan dibuat dan dari segi masalah yang besar. Kalau syarikat ini sangatlah besar, so masalah yang akan datang pun tidaklah sekecil-kecil, semuanya rumit dan memerlukan kepandaian untuk menyelesaikan masalah. Jika bukan di pihak saya akan utarakan kepada bos ataupun kepada pihak kereta airport untuk menyelesaikan. Daripada segi saya cakap tadi, bajet, dari segi keputusan yang melibatkan kawasan tersebut, kawasan mana yang kita boleh akses dan tidak boleh. Contohnya helikopter kita akan masuk kawasan zon A sahaja, tetapi tidak pada zon B. Tetapi company sebelah akan argue benda yang seakan-akan tempat yang kita boleh pergi tu sama, tapi melebihi kawasan. So benda-benda tu nanti Cik Sabila bekerja pun akan fahamlah situasi di mana bos-bos akan mengutarakan pendapat masing-masing, dan seperti dalam Dewan Rakyat pun semua akan membahaskan isu masing-masing. So cabaran dia sangatlah tinggi. Kita sebagai orang tengah dan sebagai orang atasan, dan saya lah salah satunya perempuan sebab semua bos-bos lelaki, so kita kena pandai tackle bukan tackle bos, tackle peluang, betul. Dan diorang pun akan tengok macam mana kita memberi pendapat dan membuat keputusan. Macam itulah. Okay, apakah pendapat Puan dalam memupuk sikap kepimpinan dalam diri seseorang? Pendapat tentang sikap kepimpinan, bagi saya sikap kepimpinan itu datang daripada kita sendiri, tetapi perlu dilatih dan diasuh. Kalau pembelajaran di UMP, saya sangat bersetuju dan memuji kerana start daripada tahun 1, 2, 3 dan 4 terdapat subjek-subjek tertentu yang selain daripada subjek wajib kos kita yang kita kena ambil, contohnya soft skill, bidik siswa ke apa, yang itulah yang akan memupuk kita dari segi kepimpinan, cara berhemah tinggi, cara mengatasi masalah, selain daripada subjek akademik yang betul-betul fokus terhadap kejuruteraan ataupun terhadap sains dan teknologi. Dari segi lain adalah di rumah. Di rumah juga perlu ada sifat untuk memupuk kepimpinan, iaitu kita tengoklah mak ayah kita, macam mana dia didik kita, macam mana kepimpinan seorang ayah, seorang ibu. Dan dari segi lain ialah kalau dalam pembelajaran kita ada presentation, hampir semua subjek lah kalau di UMP tu ada presentation, termasuklah pengajian Malaysia. Sebab kadang-kadang IPTA ataupun IPTS kurang pendedahan terhadap presentation. Sebenarnya itulah yang penting. Kita boleh tengok dari segi confidence level, tahap confidence seseorang, bagaimana cara eye contact, bagaimana cara untuk mengatasi masalah kalau dalam berkumpulan, dan bagaimana cara untuk membuat sesuatu keputusan. Saya percaya Cik Sabila dan kawan-kawan pun
mengalami benda yang sama. Sebab UMP sekarang Alhamdulillah setakat ni batch saya semua dapat kerja. Dan ada yang sambung master dan terus sambung PhD pun ada. Semua menuju haluan masing-masing dan setakat ni Alhamdulillah semua berjaya. Dari segi HSC kita 22 orang batch saya semua mendapat pekerjaan yang bagus-bagus lah. Dan setakat ni company-company pun puji student UMP. So diharapkan junior-junior pelapis-pelapis akan mengikut jejak langkah kami. Terima kasih di atas dan akan membanggakan ulasan UMP. dan semua maklumat yang diberikan kepada saya. Saya berharap Puan Hidayah terus maju dalam pekerjaan Puan Hidayah sendiri. Terima kasih diucapkan. Terima kasih.